Apa perbezaan masjid dengan surau? Baik, di sini saya nak datangkan jawapan secara ringkas daripada tulisan-tulisan ulama fiqh dalam kitab mereka. Ya, seperti kita boleh rujuk dalam kitab Fathul Mu'in, boleh rujuk dalam kitab Hasyiah Baijuri, Tuhfah, Mughni, dan dalam kitab Syarhil Manhaj, Hasyiah Syekh Ali Syabran Mulisi dan sebagainya, banyak kitab-kitab fiqh. Bahawasanya masjid ini, ya, beza masjid dengan surau. Kita ambil mula-mula sekali perbezaan yang berhubung dengan insya, ya, iaitu dengan membangunkan. Jadi masjid nak dibangunkan dengan musalla, nak dibangunkan. Jadi di situ ada perbezaan. Nak jadikan suatu tanah itu sebagai masjid, ada beberapa cara. Yang pertamanya, cara adalah kita ketika mewakafkan tanah itu, hendaklah kita sebutkan masjid, ya, kalimah masjid secara sarih. Jadi aku jadikan tempat ini sebagai masjid, aku wakafkan tempat ini sebagai masjid, maka tanah itu, kawasan itu jadi masjid, ya. Baik, itu cara pertama untuk kita nak jadikan masjid. Dan cara yang kedua untuk nak jadikan suatu bangunan itu masjid adalah kita membina bangunan dalam bentuk masjid. Kita membina bangunan dalam bentuk masjid. Membina bangunan dalam bentuk masjid, ulama kata di fi ardil mawat, di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang pun, ya, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, hatta dia sendiri pun tak milikinya, cuma dia mendapati satu tanah yang kosong, maka dia bina satu bangunan memang dalam bentuk masjid. Baik, ketika kita membina bangunan dalam bentuk masjid, ya, di tanah yang mati, tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menjadi masjid dengan hanya kita niat nak jadikan dia masjid. Tak perlu kita keluarkan lafaz yang sarih, aku jadikan ini masjid ataupun aku wakafkan dia sebagai masjid. Cukup dengan dia membina bangunan bentuknya macam masjid dan dalam hati dia nak jadikan dia sebagai masjid. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua jadinya, ya, bangunan itu ataupun tanah itu sebagai masjid. Jadi dua cara. Ya, dua cara. Tapi kalau kita bina bangunan, ya, macam masjid cuma di tanah kita, ya, bukan tempat mawat, di tanah kita sendiri, ataupun tanah orang bagi kepada kita, kita bina bangunan dalam bentuk masjid. Adakah jadi hukum masjid dengan hanya kita niat? Jawapannya tidak. Lepas tu, jawapannya lafazkanlah. Ya, lafazkan, aku jadikan bangunan ini adalah masjid. Dan yang kedua, dengan cara kita izinkan orang i'tikaf. Apabila kita bina bangunan macam bentuk masjid di tanah bukan mawat, ya, tanah yang telah dimiliki oleh seseorang, jadi ketika itu nak jadikan dia masjid, mesti kita kena lafazkan. Ataupun cara yang kedua, kita selepas bina itu kita izinkan orang untuk i'tikaf di situ. Maka kata ulama seperti dalam Fathul Mu'in, kata ketika kita mengizinkan i'tikaf, ketika itu dia sudah menjadi masjid. Lepas tu orang masuk, lepas tu i'tikaf, sembahyang tahiyat masjid macam biasa. Jadi itu kesimpulan perbezaan musalla dan masjid dari sudut insya, nak membangunkan. Tapi kalau musalla tidak, kadang-kadang musalla ni adalah tempat orang sembahyang, ya. Contoh, dengan cara yang bukan macam tadilah, aku jadikan tempat ini untuk solat. Memanglah diwakafkan, aku wakafkan tempat ini untuk solat. Memang tempat tu diwakaf. Cuma adakah dia masjid? Jawapannya tidak. Dia hanya untuk solat. Jadi tempat sembahyang. Ulama kata ini kinayah fil masjidiyah. Artinya kalau dia nak jadikan masjid, dia kena ada niat. Dia kena ada niat. Aku jadikan tempat ini untuk solat. Dalam hati ni niat masjid. Jadi masjid. Tapi kalau aku jadikan tempat ini sebagai masjid, dia dah sebut dah masjid, memang jadi masjid walaupun tak niat masjid. Tapi kalau hanya aku jadikan tempat ini untuk solat, maka memang ataupun aku wakafkan tempat ini untuk solat, wakaf memang jadi wakaf, tak ada masalah, tak ada pertikaian. Tapi adakah dia masjid? Jawapannya belum. Nak jadikan masjid,
iringkan niat masjid ketika melafazkan sebutan aku wakafkan tempat ini untuk solat. Jadi musalla ni tempat solat. Orang kita panggil surau, balasah apa tu semua tu. Kadang-kadang tempat solat kita buat kat rumah kita. Kita buka pintu terbuka untuk siapa-siapa nak solat. Padahal dia milik kita lagi. Ada musalla memang diwakafkan dah seperti surau-surau yang ada di Malaysia. Tapi kalau masjid, memang tak ada masjid di dalam dunia melainkan status dia wakaf. Tak ada masjid milik fulan tak ada. Apabila tanah tu jadi sahaja masjid, memang status dia mauquf. Tak ada dimiliki oleh seseorang. Walaupun dinamakan dengan si fulan tak apalah tu nama. Mungkin diambil daripada raja ke, ataupun diambil daripada nama orang wakaf ke, ataupun nak tak nama siapa-siapa, tak apalah. Tapi dia milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbezaan yang berkait dengan insya. Adapun perbezaan yang berkait dengan cara penggunaan, itu jelas. Kalau masjid boleh i'tikaf, kalau surau tak boleh i'tikaf. Masjid ada tahiyat sunat masjid, sunat tahiyat masjid. Kalau surau tak ada tahiyat sunat surau. Ya. Masjid ada kehormatan tersendiri. Kalau setakat surau tempat solat, dia tak ada kehormatan seperti masjid. Jadi insya-Allah saya rasa terjawab soalan ini, apa perbezaan masjid dengan surau. Inilah kesimpulan yang diambil daripada tulisan-tulisan ulama termaktub dalam kitab fiqh yang masyhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.